Bertemu kembali. Apabila kekurangan chip mula menutup barisan pengeluaran otomotif pada 2021, industri semikonduktor menjadi tumpuan yang luar biasa. Semua orang mula bercakap tentang chip kecil yang membolehkan begitu banyak fungsi kereta sebagai contoh, yang berbeza daripada lampu dalaman ke kawalan tempat duduk sampailah kepada pengesanan titik buta diperlukan. Apabila beberapa syarikat teknologi tinggi dan juga pengguna elektronik mula mengalami kekurangan chip ataupun menyuarakan kebimbangan mengenai rantaian bekalan, perhatian kini semakin bertambah dan kini jelas kepada semua pihak bahawa kita sekarang ini hidup dalam dunia semikonduktor. Tetapi apakah yang membawa kepada dilema semasa dan apakah yang menanti untuk sektor semikonduktor dan juga nilai ekonomi penting yang dijananya. Untuk itu saya membawakan tetamu saya pada pagi ini Tan Sri Syed Zainal Abidin, Syed Muhammad Tahir, Pengarah Urusan Kumpulan Dagang Nextchange Berhad. Assalamualaikum Tan Sri, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Najib, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tan Sri, mungkin pertama sekali, mungkin bagaimana untuk kita melihat prestasi terlebih dahulu semikonduktor global sejak wabak COVID-19 ini dan bagaimana untuk kita melihat secara khususnya mempengaruhi sektor semikonduktor tempatan pada ketika ini? Okey, Najib, sebelum kita cakap pasal COVID, kita lihat trend industri semikonduktor 10 tahun yang lepas sebelum 2019. Ada pertumbuhan dan peningkatan dengan kadar 10 dan 12% year on year lah, setiap tahun. Nah, ini yang kena diakibatkan dengan transformasi digital, orang menggunakan banyak device, laptop, phone dan juga dalam segi otomotif dan sebagainya. Tapi pada tahun 2019, kita ada penurunan lebih kurang 26%. Sebabnya ada situasi di mana supply melebihi daripada demand. Tapi bila COVID datang pada 2020, kita dapat melihat lonjakan yang luar biasa. The increase in demand lebih kurang 26%, di mana global trade lebih kurang 559 juta US dollar. Dan inilah trend yang kita dapat lihat dengan nombor baru ya Najib, di mana trend sekarang ni orang dah bekerja di rumah, memerlukan device yang lebih bila di rumah ni dengan notebook, dengan gaming dan dengan transformasi digital yang sedia ada, tambah lagi dengan penambahan dengan Internet of Things, IoT, 5G dan sebagainya, kita dapat melihat the demand cycle untuk semikonduktor ini akan terus meningkat dengan kadar 15 ataupun 20% setiap tahun. Itu dalam segi global. Dan implikasi pada semikonduktor di Malaysia ini sudah tentu amat ketara. Sebab lebih kurang 7% daripada global trade of semikonduktor melalui negara Malaysia. Dan saya sebagai pengurusi setara, kita pun dapat melihat syarikat setara tengah mengalami permintaan yang agak tinggi. Dan ini adalah satu benda yang baik untuk ekosistem semikonduktor dan juga E&E industri di negara Malaysia. Dan kita berjangka permintaan ini akan terus kekal at least for the next 3 to 4 years lah, dalam masa 3 dengan 5 tahun. Dan ini adalah peluang yang baik dan kita dapat melihat di Malaysia ini banyak syarikat menunjukkan prestasi yang tinggi dan kita juga dapat lihat beberapa pengumuman telah dibuat di mana syarikat-syarikat besar, Intel dan sebagainya, Infineon dan termasuk Setera sendiri telah membuat keputusan untuk meningkatkan kapasiti yang sedia ada. Inilah untuk memastikan kita dapat membekal kepada pelanggan-pelanggan kita yang permintaannya sekarang ini banyak datang daripada negeri China, Taiwan dan juga US. So saya berpendapatlah dengan adanya peningkatan yang sedia ada lepas COVID ini, the trend will still continue lah Najib ya. Dan ini adalah satu peluang yang baik untuk ekosistem E&E dan semikonduktor di Malaysia ini mengambil peluang untuk melihat apa rangkaian yang kita boleh buat untuk menembusi pasaran global dengan lebih besar. Ya. Okay. Mungkin untuk kita melihat kerana untuk menembusi pasaran yang lebih besar dan sebagainya, kerana kita melihat kekurangan chip ini akibat COVID-19 mungkin amat jelas, ditambah pula dengan keadaan geopolitik, krisis ketegangan di Ukraine antara Ukraine dan juga Rusia, ini juga menghambat kepada semikonduktor dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat kapasiti kita selaku pengeluar tempatan dan sebagainya, Malaysia ini yang ekspor E&E adalah keutamaan, harus memainkan peranan yang lebih penting dan boleh memainkan peranan yang penting. Bagaimana kapasiti ini? Adakah kita cukup memberikan sokongan yang sewajarnya? Ya, soalan yang baik, Najib. Kalau kita lihat dengan adanya peperangan antara Rusia dengan Ukraine ini, sudah tentu ia melibatkan impact kepada ekosistem lah. Bukan sahaja di semikonduktor, oil and gas pun sama.
Khusus untuk semiconductor, kita harus sedar Ukraine ini adalah seorang pembekal pengeluar neon gas yang terbesar di dunia. Dan neon gas ni diperlukan dalam industri semiconductor. Kita bernasib baik di Setera dan Malaysia sebab kita ada supply source yang kedua. Dan kita telah pun mendapat supply of neon gas daripada negeri China. Tapi kita dapat tahu ada juga beberapa syarikat yang rangkaian supply neon gas ini terputus dan mengibatkan kekurangan lagi production of semiconductor. Tapi kalau kita lihat dengan jangka yang panjang, apabila dengan ada kekurangan ini, negara-negara di Europe dan US sedang mencari tempat yang berbeza untuk mendapat bekal semiconductor. They are looking for a safe supply of semiconductors. Dan inilah saya rasa di Malaysia ini kita ada dalam satu kesempatan yang amat baik. Malaysia is considered as a safe haven lah untuk industri E&E dan semiconductor. Dan saya rasa kita harus mengambil peluang yang besar ini untuk kita mengukuhkan ekosistem yang kita ada. Untuk makluman Najib, di Malaysia ini memang kita terkenal lah sudah beberapa tahun dengan a very matured E&E ecosystem. Tapi apabila kita mendapat akan mengeluarkan investment policy dan fiscal policy yang lebih berdaya saing oleh pihak kerajaan, dan saya rasa dan saya percaya ia akan tentu menarik pelabur-pelabur berluar daripada kita tahulah seperti Intel, Infineon dan sebagainya untuk terus melabur di Malaysia. Sebab kitanya ekosistem yang baik, support system ada, pekerja yang mahir pun ada dan juga support daripada pihak kerajaan. So this is in my view a good opportunity lah. In every crisis there is always an opportunity. So Ukraine war dengan Malaysia ni membuka peluang yang besar untuk industri-industri dan syarikat-syarikat di Malaysia ini untuk mengambil kesempatan untuk berkembang dan mengambil alih supply daripada negara-negara lain dan yang lebih yang kita lihat Malaysia ni consider a very stable supply. So and that's what kat Setera pun kita pun membuat andaian yang sama dan insyaAllah kita akan menambahkan kapasiti yang sedia ada untuk mengambil kesempatan kebekalan yang akan rasa meningkat dalam masa 3, 4, 5 tahun. Khusus lagi dengan adanya geopolitik situasi yang bagus. Tan Sri, kalau boleh dikongsikan lagi untuk Setera sendiri, bagaimana perancangan ini dilakukan? Kerana permintaan sekarang pun sudah tinggi, akan lagi meningkat. Mungkin bahan mentah ada alternatif yang didapati daripada China dan sebagainya. Namun sudah pasti cabaran semakin besar dengan geopolitik dan sebagainya kan. Untuk Setera sendiri, apa yang dilakukan strateginya untuk memastikan pengeluaran itu berterusan dan apa perancangan dan juga mungkin strategi lebih tepat lagi yang disusun untuk memastikan bahawa syarikat terus menjadi pemain yang antara pemain utama semiconductor tempatan ke peringkat antarabangsa? Okey, Najib, kita telah melakukan beberapa perkara lah semenjak kita ambil alih Setera pada bulan Julai pada tahun lepas. Pertama adalah untuk memastikan efisiensi yang ada di dalam kilang. Pengeluarannya berada dalam tahap yang baik. Dan saya sendiri, Najib, untuk bantuan pengetahuan Najib, pergi ke Setera setiap minggu lah. Hari Isnin, hari Selasa, turun padang untuk melihat situasi sendiri. Dan kita telah membuat beberapa perubahan dengan fokus yang baru. Dan sekarang kita ada tahap competitive yield yang agak besar. Efisiensi lebih kurang 99% kalau dibanding pada lepas. Itu yang pertama. Keduanya, kita pun membuat investment yang baru. Setera sudah hampir 20 tahun. Sudah tentu ada mesin-mesin dan peralatan yang perlu diubah. So kita membuat investment yang baru dan kita telah meluluskan lebih kurang 200 juta ringgit untuk pelaburan untuk menukar mesin-mesin dan juga equipment yang mungkin terlambat. Yang ketiga yang penting tadi yang sebut tadi adalah untuk pastikan kita berinteraksi dengan customer. Kita jangkaan kami, if we have long-term customers yang merangkumi, yang ada kontrak 4-5 tahun, jadi ini yang akan memberikan stability in the company. Sebab itu kita telah membuat pengumuman, telah menandatangani long-term agreement dengan customer pelanggan dari China juga Taiwan yang akan mengambil lebih kurang 80% daripada kapasiti yang sedia ada. So
So with 80% of our capacity taken over by long-term customers. So kita rasa dalam segi the future of the company becomes more stable. Itu yang ketiga. Yang keempat yang penting, Najib, kalau kita lihat perubahan teknologi yang sedia ada. Yang penting is to also invest in new technology. So kita telah menyediakan dana untuk kita letak invest in new technology yang untuk menjadi pasar untuk teknologi untuk the new trend Internet of Things, 5G dan sebagainya, dan juga termasuklah industri otomotif dengan rakan-rakan. So itu yang kita sedang buat, dan saya rasa dengan adanya perubahan ini dan kita sudah dapat lihat dua kuartal yang lepas, prestasi secara alhamdulillah dia agak paras yang baik, dan kita akan teruskan kita punya fokus dan invest in new equipment dan akan tambah kapasiti yang baru untuk memastikan secara boleh berdaya saing, insyaAllah. Okey, Datuk, secara ringkasnya mungkin pengembangan kapasiti buat ketika ini, kerana sudah pasti kalau kita melihat kepada apa perancangan untuk pengembangan ataupun akses pasaran baru dan bagaimana ini dikorelasinya dengan rancangan pengembangan kapasiti untuk Seterra untuk DNAC sendiri. Macam mana? Bagaimana untuk melihat adakah ada sasaran kepada pasaran baru, akses pasaran baru dan pengembangan kapasiti yang disusun untuk memastikan kalau ada pasaran baru nanti cukuplah bekalan dan sebagainya? Ya, I mean, of course, dengan adanya kapasiti yang kita telah buat keputusan, kita akan increase our kapasiti antara 10 hingga 15% lah. Dan ini untuk membuat, memberi kepada customer yang sedia ada. This is to our existing customers. Untuk customer yang baru, kita sedang buat penyelidikan dan kita akan buat keputusan dengan masa yang terdekat, termasuk customer yang akan mengeluarkan teknologi yang baru. Teknologi baru ni untuk IoT, 5G dan sebagainya. Kita tak boleh beritahu, tapi memang kita sedang bekerjasama dengan syarikat daripada US dan juga di China untuk mengeluarkan produk yang baru yang akan masuk ke dalam pasaran mungkin pada tahun 2023 dan 2024. Dengan adanya kapasiti yang baru ini, dan kita pun sedang mengkaji our supply chain lah. Sekarang alhamdulillah sekarang ni kita tidak ada orang kata interruption in the supply chain. Sebab kita pun sudah ada orang kata strategi untuk dual sourcing lah, mencari source kedua dalam setiap apa yang kita ada, supaya dengan adanya disruption dengan geopolitik yang ada, kita takutlah ini akan membantu dan mengganggu pengeluaran chip di Seterra. Tapi setakat ini itu yang sendiri maklum, dan insyaAllah kita akan buka pasaran yang baru dengan customer dengan teknologi yang baru di masa depan, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Tan Sri kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini, membantu untuk memahami situasi sebenar keadaan gangguan bekalan chip dan juga kaitan dengan semikonduktor, dan juga sudah pasti peranan Malaysia selaku pengeluar semikonduktor antara yang utama di dunia juga untuk ekspor ENE dan sebagainya. Terima kasih Tan Sri Syed Zainal Abidin, Syed Muhammad Tahir, iaitu pengarusan kumpulan dagang Nextchange Berhad, dan itu mengakhiri Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain di laman web kami astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.